Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Alhamdulillah, pada hari ini dapat lagi kita bertemu sekali lagi untuk perkongsian bagi subjek pendidikan Islam. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk dalam bidang fiqh. Mari kita lihat apakah tajuk kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk tayamum. Terlebih dahulu kita akan lihat ialah objektif pelajaran untuk tajuk ini. Mari kita lihat bersama-sama objektif pelajaran ini. Ya, adik-adik, objektif pelajaran kita pada hari ini pertama, menyatakan maksud dan dalil tayamum. Yang kedua, menjelaskan sebab diharuskan tayamum. Ketiga, menjelaskan syarat tayamum. Keempat, menjelaskan rukun tayamum. Kelima, menjelaskan sunat tayamum. Keenam, menjelaskan perkara yang membatalkan tayamum. Dan yang terakhir, menjelaskan hikmah disyariatkan tayamum. Baiklah adik-adik, kita teruskan dengan pelajaran kita pada hari ini. Kita mulakan dengan maksud tayamum. Kita akan lihat maksud tayamum dari sudut bahasa terlebih dahulu. Tayamum pada bahasa bermaksud melakukan sesuatu dengan tujuan, manakala pada istilah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan cara tertentu beserta niat bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Ya adik-adik, jadi tayamum ini kita menggunakan debu tanah yang melibatkan hanya dua anggota, iaitu muka dan juga dua tangan. Dan yang paling penting di sini perlu ada niat tayamum. Jadi tayamum ini bertujuan bagi menggantikan wuduk dan juga mandi wajib. Bagaimanakah yang dikatakan bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib? Apakah sebab-sebabnya? Kita akan bincangkan sebentar lagi. Baiklah, kita teruskan dengan dalil tayamum daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sadaqallahul azim. Mari kita lihat apakah maksud bagi ayat ini. Maksud ayat, dan jika kamu sakit, yakni tidak boleh kena air, atau dalam perjalanan, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air, yakni untuk wuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Sapulah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah, yakni debu itu. Jadi adik-adik, jelas di sini menyatakan sekiranya tidak ada air untuk berwuduk dan juga mandi,
maka perlulah bertayamum menggunakan debu tanah. Ya, boleh faham ya adik-adik? Boleh adik-adik, kita teruskan dengan sebab diharuskan tayamum. Okey, kita lihat dahulu sebab yang pertama. Tiada air atau tidak cukup kerana keperluan lain seperti untuk dimakan dan diminum. Okey, bermaksud air ada dalam rumah kita tu, air yang kita simpan. Contohnya semasa ketiadaan air, jadi kita simpan air memang cukup-cukup untuk keperluan kita makan dan juga minum sahaja. Kalau andai kata cukup untuk kita mandi, untuk kita basuh pakaian, bermaksud tidak boleh bertayamum. Okey, jadi kalau air yang kita simpan memang cukup-cukup sahaja untuk makan dan minum, barulah boleh bertayamum. Okey, itu sebab yang pertama. Okey, sebab yang kedua, tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau sakit seperti melecur dan lain-lain. Okey, contohnya kalau kerana penyakit tu maksudnya kalau dia kena air, dia jadi macam pengsan ke. Okey, itu kerana penyakit. Kalau sakit, contoh melecur. Jadi memang tak boleh kena air pada kulit tu, maka bolehlah bertayamum. Okey, sebab yang ketiga, sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. Ini kebiasaannya bagi negara-negara yang ada musim sejuk. Kalau negara kita Malaysia ni, saya rasa sejuknya tidaklah sampai memudaratkan. Okey, nak jumpa sejuk pun susah sangatlah, hanya pada masa hujan. Okey, syarat yang keempat, air berada di tempat yang terlalu jauh. Okey, terlalu jauh. Di situ tidak dinyatakan terlalu jauh tu jauh mana. Okey, ada siapa-siapa yang tahu? Okey, terlalu jauh tu jaraknya adalah dalam lingkungan 2.5 kilometer. Okey, 2.5 kilometer. Bermaksud sekiranya air itu berada di luar jarak itu, maka bolehlah bertayamum. Okey, jelas ya untuk syarat sebab diharuskan tayamum. Okey, kita teruskan lagi. Okey, dengan syarat tayamum. Okey, mari kita lihat apa pula syarat-syarat sekiranya kita bertayamum. Okey, syarat tayamum. Yang pertama, telah masuk waktu solat. Okey, untuk tayamum kita kena pastikan waktu solat sudah masuk, baru boleh bertayamum. Okey, berbeza dengan wuduk. Kalau wuduk sebelum masuk waktu pun kita boleh berwuduk. Tapi untuk tayamum perlu pastikan waktu solat telah masuk. Okey. Syarat yang kedua, cari air selepas masuk waktu solat. Okey, apabila telah masuk waktu solat, kita kena cari dulu air sampai jumpa. Okey, andai kata tak jumpa dan jaraknya memang jauh, maka barulah kita boleh bertayamum. Jangan kita tengok tak ada air, buka pipe tak ada air, tengok dalam badi sikit sangat. Okey, kita pun terus bertayamum. Tak boleh. Kena usaha dahulu untuk mendapatkan air. Okey. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey, jadi kalau kita beristinja, kalau kita buang air kecil atau air besar, maka kita perlu beristinja dahulu. Okey. Okey, yang keempat, menggunakan debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung atau kapur. Okey, debu tanah. Debu tanah ni, contohlah kamu pergi dekat dinding, kamu ataupun pergi dekat cermin tingkap, kamu pun sentuh cermin tu, tengok debu banyak. Itu bukan debu tanah, itu habuk. Okey, debu tanah ni mestilah di atas tanah. Okey. Dan juga pastikan ia tidak bercampur dengan bahan yang lain. Okey. Dan syarat yang kelima, tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Okey, jadi kita dah yakin memang waktu dah cari air pun memang tak jumpa. Okey, jadi kita dah sediakan alat-alat untuk kita bertayamum dan kita kena tentukan arah kiblat sebelum kita bertayamum. Okey.
Itu untuk syarat tayamum. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, dalam buku teks terdapat spektrum ilmu. Okey. Dalam dinyatakan di situ syarat debu yang boleh digunakan untuk tayamum. Okey, tanah yang berdebu dan bukan debu. Okey, seperti mana yang Ustazah jelaskan tadi, kalau yang kamu sentuh dekat tingkap, sentuh dekat dinding, itu bukan debu. Okey, itu habuk namanya. Jadi kita perlu gunakan tanah yang berdebu. Suci dan tidak bernajis. Macam mana nak pastikan dia itu tidak bernajis, suci? Maksudnya kawasan kita nak bertayamum itu kena pastikan bahawa tidak ada terdapatnya najis binatang. Contohlah. Okey. Contohnya contoh ada tai kucing. Pergi dekat situ ada tai kucing. Maksudnya debu kat situ tidak bersih, tidak suci, perlu cari kawasan yang lain. Okey. Tidak mustakmal. Mustakmal tu maksudnya dia apa mustakmal? Okey, belum digunakan. Debu yang belum digunakan. Nanti kita tengok macam mana sebenarnya nak bertayamum. Sebabnya debu ni dia ada cara-cara dia supaya untuk pastikan dia itu masih lagi suci. Okey. Tidak bercampur dengan bahan lain. Itu tadi dah dijelaskan lah. Okey, itu dalam spektrum ilmu. Itu maklumat tambahan untuk debu tanah yang boleh digunakan untuk bertayamum. Baiklah, kita teruskan dengan rukun tayamum. Okey, kita lihat apakah rukun tayamum. Okey, yang pertama, niat. Okey, apakah niat? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salah lillahi ta'ala. Itu niat untuk tayamum. Yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Ketiga, menyapu debu tanah ke tangan. Dan yang keempat, tertib. Okey, mula dengan niat, kemudian sapu debu ke muka, kemudian diikuti dengan tangan kiri dan kanan dan kiri, dan juga tertib. Maksudnya tertib tu mengikut turutan. Itu untuk rukun tayamum. Okey, jelas ya? Okey, adik-adik, kita teruskan dengan sunat tayamum. Okey, yang pertama membaca basmalah. Okey, setiap perbuatan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Renggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Okey, nipiskan dengan melaga-lagakan kedua tangan. Dahulukan sebelah atas muka, melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka, mendahulukan tangan sebelah kanan, melebihkan sedikit sapuan hingga pergelangan lengan, berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Okey, dan yang terakhir berdoa. Okey, ini adalah perkara-perkara sunat ketika bertayamum. Okey, yang terakhir tadi sebelum berdoa, kalau kita lihat berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Jadi disunatkan untuk kita selepas kita menyapu muka, maka segerakan pula dengan menyapu kedua-dua tangan dan diikuti dengan berdoa. Apakah dia doa selepas bertayamum? Jadi doa, kalau kita tengok tadi tayamum ini adalah ganti kepada wudu, maka kita baca juga adalah doa selepas berwudu. Apa dia doanya? Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey, ini adalah doa sebaik saja kita selesai bertayamum. Okey, kita teruskan lagi dengan cara bertayamum. Baiklah, untuk cara bertayamum ni Ustazah ada sediakan satu video untuk sama-sama kita tonton bagaimanakah perlaksanaan bagi tayamum itu. Okey, bagaimanakah tayamum itu dilakukan. Okey, mari kita tonton video ini bersama-sama. Panduan bertayamum dengan menggunakan debu tanah. Meratakan debu tanah ke muka.
Pertama sekali, tepuk kedua-dua tapak tangan anda pada tanah berdebu sekali. Seterusnya, pesakit perlu berniat ketika memindahkannya sehingga menyentuh sebahagian muka. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Sapu dan ratakan debu tanah ke seluruh muka sekali sahaja. Buang saki-baki debu tanah yang ada di tapak tangan. Meratakan debu tanah ke tangan kanan. Kemudian tepuk dua tapak tangan pada debu tanah sekali lagi. Sapu debu tanah di tapak tangan kiri ke tangan kanan hingga meliputi siku sekali saja. Meratakan debu tanah ke tangan kiri. Begitu juga debu tanah di tapak tangan kanan perlu disapukan ke tangan kiri hingga meliputi siku sekali saja. Selati jari jemari tangan bagi memastikan sapuan rata ke seluruh bahagian tangan. Kita teruskan dengan perkara membatalkan tayamum. Okey. Perkara yang membatalkan pertama, semua perkara yang membatalkan wudu akan membatalkan tayamum. Okey, sebab tayamum adalah ganti kepada wudu, maka sekiranya ada salah satu daripada perkara yang membatalkan wudu, bermaksud tayamum juga akan batal. Okey, dan yang kedua, ada air sebelum solat dimulakan. Sekiranya terdapat air sebelum kita solat dengan menggunakan tayamum, maka tayamum tersebut menjadi batal. Andai kata kita teruskan solat, maka solat itu tidak sah. Okey, itu dua perkara membatalkan tayamum. Satu lagi perkara, sekiranya seseorang itu bertayamum disebabkan dia sakit, okey, dan sekiranya dia telah sembuh, maka dia tidak boleh menggunakan tayamum lagi untuk solat. Okey, bermaksud dia boleh menggunakan air semula seperti sembuh daripada penyakit yang menghalang penggunaan air. Bermaksud dia sembuh daripada penyakitnya yang dahulu dan boleh menggunakan air, maka tidak bolehlah dia bertayamum lagi. Okey, jelas ya? Okey, kita teruskan dengan hikmah disyariatkan tayamum. Yang pertama, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini membuktikan bahawa Allah sangat sayang pada makhluknya. Okey, sekiranya kita tak boleh menggunakan air, susah nak mendapatkan air, maka Allah mudahkan caranya dengan cara membenarkan kita ataupun menyuruh kita untuk bertayamum. Okey. Yang kedua, menghindari sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan. Okey, sekiranya memang dah tak boleh kena air, tapi kita basuh juga, berwuduk juga menggunakan air dan mendatangkan mudarat, maka akan jadi lebih buruk lagi. Dengan itu Allah menyuruh kita untuk bertayamum, memerintahkan kita bertayamum bagi menggantikan wuduk. Okey, menjaga kesucian dan kemuliaan agama. Nak menunjukkan bahawa Islam ini tidaklah menyusahkan. Okey, dan yang keempat, memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan. Okey, itu adalah syariat tayamum. Hikmah disyariatkan tayamum. Okey, boleh faham ya adik-adik? Baiklah adik-adik, sekian saja perkongsian Ustazah untuk hari ini. Mudah-mudahan adik-adik mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan, apa yang Ustazah jelaskan pada hari ini. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini dapat diamalkan. Okey, dan kita tidak lagi rasa ragu-ragu dalam ibadah kita. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, share pada kawan-kawan adik-adik yang lain supaya mereka juga dapat mempelajari ilmu pada hari ini. Okey, Assalamualaikum, jumpa lagi.